أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر وتمم الخير. ثم أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita sekali lagi dapat bersama untuk meneruskan pengajian kita ini. Moga-moga hadirnya kita pada petang ini hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dibukakan pintu hati kita semua ni untuk menimba ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Hampir-hampir saya terbabas petang ini, lepas kelas tadi, lepas solat asar, saya letakkan kepala kejap tadi, terbabas barang 10 minit. Okey, kita teruskan dengan sambungan pengajian kita minggu yang lepas. Kita berada di muka surat 28, 27 ya, di Kashifatus Saja ya, karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani Asy-Syafi'i. Syarah kepada Safinatun Najah di Syekh Salim Ibn Sumair Al-Hadrami. Okey. So kita telah sampai ke muka surat 27. Ikut kitab kita ni, kita bercerita tentang makna hadis yang kita baca minggu lepas, iaitu kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru au aqta'u au ajdam. Kita dalam rangka menerangkan ya, Bismillahirrahmanirrahim ya, yang dimulakan oleh musannif. Okey. Petang ni wa ikhtulifa fil basmalati hal hiya ayatun min al-Fatihati wa min kulli suratin. Ini pun kita dah ambil sikit ya, minggu lepas. فعند مالك أنها ليست آية من الفاتحة ولا من كل سورة. Dikhilafkan pada bismillah ni sama ada dia ayat daripada Fatihah ataupun dia ayat kepada setiap surah. Maka di sisi Imam Malik, bahasanya bismillah itu bukanlah ayat daripada Fatihah dan bukan juga daripada setiap surah. Itu pandangan Imam Malik dan mazhabnya. Wa inda Abdullah ibn al-Mubarak annaha ayatun min kulli suratin. Di sisi Imam Abdullah ibn Mubarak, seorang tabi'in yang masyhur, bismillah itu ayat daripada setiap surah. Itu ikut pandangannya. Wa inda Syafi'i annaha ayatun min al-Fatihati wa taraddada fi ghairiha. Di sisi Imam Syafi'i pula, bismillah itu adalah ayat daripada Fatihah. Sebab itu dia wajib dibaca ya, dalam solat. Kalau tak baca maka tak sah Fatihah dalam mazhab Syafi'i. So tak sah Fatihah, tak sah Fatihah boleh bawa pada tak sahnya sembahyang itu sendiri. Wa taraddada fi ghairiha, dan ada sedikit taraddud di sisi Imam Asy-Syafi'i ya, pada bismillah lain pada Fatihah. Yang lain pada Fatihah, sebahagian surah adalah ayat kepada surah tersebut, dan sebahagian surah termasuk Bismillahirrahmanirrahim dan sebahagiannya tak termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Walam yakhtalifu fiha fi an-namli fi addiha min al-Quran, dan mereka tidak berkhilaf pada hal bismillah di surah An-Naml ya, pada
membilangnya bismillah surah An-Naml itu minal Quran, daripada Al-Quran. So tak ada khilaf dalam bab innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Surah An-Naml yang tu memang terang-teranglah ayat daripada surah An-Naml. Qala al-muallif rahimahullah wa min khawassiha idza talaha syakhsun inda an-naumi 21 maratan amina tilka al-lailati amina tilka al-lailata tilka al-lailata min asy-syaitani. Itu bagi itu ada silap sikit. Amina tilka al-lailata. Saya pun guna tanda juga. Di atas. Pasal apa lailata? Dia jadi sifat kepada tilka al-lailata. Min asy-syaitani. Ataupun tilka al-lailati pun boleh dari satu mazhab, daripada mazhab nahwu. Wa min khawasiha, min itu min litab'id, dan sebahagian. Kita terjemah terus sebahagian. Sebahagian daripada keistimewaan ataupun kelebihan ataupun khasiat bismillah. Wa min khawasiha, sebahagian daripada khasiat bismillahirrahmanirrahim. Idza talaha syakhsun, apabila bacanya basmalah itu oleh seseorang, inda naumi, ketika tidur, 21 maratan, 21 kali. Ni ada bilangan pula, ada 21 kali. Ni ada hadis kan ni, ada nas kan ni semua ni. Mana pula 21 kali pula dah ni. Yang ni kita kena faham, yang ni ya dalam bab apa dia, at-tajribah. Okey, para ulama kita dulu bila mereka mengamalkan dengan cara-cara yang tertentu, maksud-maksud yang tertentu dan berjaya, maka mereka share benda itu kepada orang lain. Ya, seperti kes kita ni. Dia baca bismillahirrahmanirrahim jika nak tidur 21 kali. 21 marat. Aminah, selamat ya. Tilkal lailata ataupun tilkal lailati, pada malam tersebut, minasyaitan, daripada syaitan. Syaitan tak ganggu. Okey? Syaitan tak ganggu orang yang baca bismillah 21 kali. Agak-agak kalau baca 20 kali, ganggu lah. Itu tak tahulah. Okey? Baca 3-4 kali, ganggu tak ganggu? Ini pengalaman seseorang, seorang alim, ketika dia beramal ini secara dia beramal benda ni dengan secara muwadhabah, secara berterusan. So dia dilindungi daripada gangguan syaitan. Maka dia share benda ni kepada orang lain. Pengalaman dia ketika dia beramal. Barangkali kalau boleh kat tu alim lain, ya, dia ada bilangan yang lain pula. So ini kembali kepada apa dia? Pada pengalaman, tajribat kita panggil, mujarrabah, ya. So benda ni sangat luas. Dia kembali kepada orang yang memfatwakan benda ini. Okay. Barangkali dia ambil daripada guru dia, barangkali dia ambil daripada pengalaman orang-orang tua, barangkali dia ambil daripada salihin, daripada al-arifin. Okay? So benda ni kalau nak amal pun, kita nak amal ya dengan cara dia ni pun boleh. Kalau kita tak mau amal pun tak ada masalah. Ini dalam bab apa dia? Bab al-fawaid, dalam bab apa dia? Dalam bab apa nama kita panggil tajribat. Boleh cakap cara mudahnya begitu je lah, ya. Pengalaman orang. Okey, pengalaman.
Wa amina baituhu minas sariqati, dan aman oleh rumahnya. Tadi dia sendiri aman. Iblis tak ganggu dia, syakhsun itu. Okey. Dan amanlah oleh rumahnya daripada kecurian. So orang amalkan bismillah, ya 21 kali, rumah dia orang tak masuk untuk tujuan mencuri. Tak boleh masuk. Tak ada orang nak mencuri, dia nampak, barangkali nampak seperti rumah ni ada orang duduk, tak tidur-tidur, duduk kokak-kokak atau rumah. Ya. Dia duduk tunggu bila tuan ni nak tidur ni, nak masuk khabat ni. Tak tidur-tidur tuan. Pergi nampak. Padahal tuan lama dah tidur. Ya. Tak tahu ke apa nama Sidratul Muntaha mana perginya dalam tidur. Tapi nampak rumah macam orang duduk pergi mari. Okey. So menyebabkan orang curi kata, ni dia boring ni. Malah aku tunggu ni. Bila masa nak tidur pukul 4 dah ni, tak tidur gitu rumah ni. Jadi curi rumah orang lain . So pencuri pun cabut. Awak sedap lagi. Pencuri tu jenera. Ya. Dia tunggu bila nak tidur tu kan. Dah. Tahu-tahu dia tidur. Tuan rumah pula takat dia. Usaha nak naik rumah orang. Tunggu tuan rumah tidur, dia tidur. Tuan rumah pula igat dia. Tangkap dia. So, tu di antaranya ialah kerana ada khasiat daripada Bismillahirrahmanirrahim. Itu hebat Bismillahirrahmanirrahim. Apa tidak hebatnya kita sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala kan, tak pelik lah. Tidak jadi heran sangatlah. Sebab apa? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Okey, apabila kita sebut kalam ini, maka kalam ini kena cara dia dia selamat daripada syaitan, aman daripada kejahatan orang. Okey, tapi bagaimanapun benda-benda macam ni kena diambil daripada guru-guru, kena menerima ijazah daripada orang-orang yang ada kelayakan. Tak boleh kita pandai-pandai pula. Aku nak reka lah. Aku nak try kita baca A'udzubillah 40 kali. So kita nak try. So kita pun amal 40 kali. Ya, setiap kali nak tinggal rumah contohnya, setiap kali nak keluar baca 40 kali, tiba-tiba tak menjadi apa. Rumah kena masuk orang. Rumah apa nama ni, binatang buah masuk. So takkan kita nak kata auzubillah kita tak menjadi. Okey? Itu bukan masalah auzubillah kita. Masalahnya kita sendiri itu barangkali tak kuat dari sudut akidah. Tak kuat dari sudut apa? Pegangan. Tak kuat ketergantungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So, apa yang kita ceritakan tadi tu bersabit dengan ahli-ahlillah, bersabit dengan al-arifin billah, bersabit dengan orang as-salihin. So, bila mereka amalkan sesuatu dan mereka muwadhabah, hasil daripada itu Allah Ta'ala kurniakan mereka hadiah-hadiah yang berbentuk semacam inilah penjagaan daripada syaitan. Allah Ta'ala jaga rumah daripada dimasuki. Wa amina min mautil faj'ati, aman seorang itu daripada kematian yang mengejut. Okey? Kematian mengejut. Molek-molek mari duk bina air kaling aku. Tiba-tiba semalam mati. Waliyadzubillah kan? Kematian mengejut. Tak ada sakit ke apa. Tiba-tiba mati. Kan? Wa ghairi dzalika minal balaya, dan lain-lain daripada bala. Okey? So benda ni kalau ada antum dengar amalan-amalan yang sebegini, kena hati-hati juga supaya dia bukan amalan yang direka-reka secara sengaja oleh orang-orang yang tidak berkeahlian. Okey? Biarlah betul-betul dia amalan daripada orang yang arif billah ataupun orang saleh, yang mana apabila kita amalkan
kita dapat manfaat daripada amalan tersebut. Afadahu Ahmadus Sawi. Benda ni disebut, faedah ini disebut oleh Imam Ahmad As-Sawi. So Imam Syekh An-Nawawi Al-Bantani menyandarkan faedah ini kepada Imam Ahmad As-Sawi. Ini dalam bab apa ni? Dalam bab isnadul fawaidi ila sahibiha. Itu penting. Ya, dalam kita bercerita tentang faedah, tentang perkara-perkara yang kita kata sikit gharib macam ini, amal 21 kali jadi selamat tu, selamat ni. So benda ni kita kena sebut siapa yang buat dia. Okey. Maknanya tidak cukup dengan kita sebut ba'dus salihin, ba'dul arifin. Itu umum sangat. Apabila kita sandar benda ni kepada seorang ulama, contohnya macam tadi, afadahu Ahmad As-Sawi, maka kita telah isnadkan perbuatan ini ataupun faedah seperti ini, faedah baca bismillah 21 kali ya kepada Imam Ahmad As-Sawi. Beres apa-apa hal kita rujuk kitab dia. Apa-apa hal kita tanya khabar. Macam mana amalan yang dilakukan oleh Imam Ahmad As-Sawi. Apa-apa hal kita tengok kelayakan dia. Dia ulama besar gitu gini. Orang berautoriti dalam dunia ini. Ya, dunia dunia ilmu Islam. Seperti yang bising sehari-hari dua ni kan. Sehari dua ni bising. Ya, buka Facebook, buka Twitter, buka Instagram, buka WhatsApp. Tak ada cerita lain yang dibawa dalam semua benda tu. Mandi sapar. Kan? Semua orang pun bercakap tentang mandi safar. So, benda mandi safar ni benda kecil aja. Ya. Benda tu pun dah tak diamalkan pun. Kalau diamalkan, zaman kita ni memang orang tertentu sahaja. Ya. Orang yang kita kata masih memelihara amalan orang zaman dulu. Okay. So benda mandi safar ni ada sebut dalam kitab-kitab para ulama. Antaranya ialah disebut oleh Syekh Ma'ul Ainain rahimahullah. Ini seorang alim, seorang ahlillah, seorang al-arif billah. Dia menyebut dalam kitab dia, tak ingat nama apa kitab dia tu, dia kata qala ba'du al-arifin, ya, berkata sebahagian orang arif billah. Al-arif ini yang mana orang arif billah. Maksudnya bulan Safar ni dia ada sikit sebanyak bersabit dengan ketentuan Allah SWT dalam hal penurunan bala-bala. Okay? Sebenarnya benda ni ada hadis, walaupun hadis itu dinilai sama ada dhaif ataupun lebih daripada dhaif oleh ahli hadis. Ya. Bagaimanapun ini diambil istifadah oleh orang-orang yang menitik beratkan soal keselamatan dunia dan akhirat. Seperti orang-orang al-arif billah ni lah. Okey. Walaupun benda ni dia tak menjadi dalil pun. Ya. So mereka ambil benda ni untuk menjaga diri mereka, keluarga mereka, orang-orang yang dekat mereka, muhibbin mereka daripada bala yang dikatakan turun pada bulan Safar. So akhirnya ada orang-orang yang diberi kurnia kasyaf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kasyaf itu benda yang ada dalam agama, ya. Alimul ghaibi wa syahadati fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada. Ya, kecuali bagi orang yang Allah Taala redha. Mir rasulin, sebagai contohnya rasul, Allah Taala boleh buka kasyaf supaya nampak benda yang orang lain tak nampak. So orang yang terpilih, ya, Allah Taala buka, boleh nampak perkara yang tidak dinampak oleh kita orang biasa ini. Ya, laisa laha min dunillahi kashifah. Ya. Tidak ada yang kuasa untuk membuka benda itu kecuali Allah Taala yang membuka. Laisa laha min dunillahi kashifah.
Orang lain tak boleh buka. Benda ni Allah SWT yang buka, ya, kepada orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Okey. So ada orang-orang yang arif billah nampak bahawasanya, ya, dibukakan hijab, ya, bala, ketetapan bala itu berlaku pada bulan Safar. Ini tak bertembung dengan hadis la udwa wala tiyalah wala safar. Tidak bertembung, ya. Kerana ketetapan itu adalah mengikut ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana perkara-perkara rahmat, perkara keberkatan itu turun sepanjang masa, maka perkara-perkara bala pun dia ada ketika-ketika dia turun. Antaranya sebagaimana dibukakan kasyaf itu, ya, dia turun pada bulan Safar. Maka dia, orang ni oleh kerana nampak Allah Ta'ala buka hijabnya, nampak. Okey, nampak benda tu turun. Maka dia takkan tengok saja. Apabila dia nampak, berarti itu isyarat, ya, daripada Allah SWT supaya dia melindungi dirinya dan orang-orang yang berada di keliling kelalangnya dalam lingkungannya untuk berlindung dengan Allah SWT daripada benda-benda yang buruk, ya, ketetapan-ketetapan yang buruk. Maka adalah kaedah-kaedah yang menurut ijtihad sebahagian arif billah ini, yang ni sembahyang hajat 4 rakaat, yang ni sembahyang apa nama tak tahulah, yang ni buat doa, yang ni buat sedekah, yang ni buat air tawar. Dan air tawar tu dibuat minum dan dibuat mandi. Situlah sebenarnya mandi Safar. Benda ni ada dalam kitab, ya. So kena tahu bahawasanya benda ni kecil saja, benda ni kecil sangat. Kita tak tahu pun sebelum benda ni, kan. Benda kecil sangat. Okey, so benda ni tidak perlu diheboh-hebohkan. Orang yang menghebohkan benda ni, dia tak tahulah nak apa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Moga-moga kita diberi pencerahan dan tidak gaduh untuk melatah, ya, apabila timbul isu-isu yang kita tak tahu. Sebab tu saya buat status dalam Facebook. Kamu boleh tengok saya punya Facebook. Semalam saya buat, boleh search Mahyudin Daud. Okey, apa saya tulis di situ, ada kaedah baru rupanya dalam agama ini, ya. So, secara menyindir lah, ya. Kaedah baru tu apa dia? Iaitu benda tak ada dalam kepala kira tak ada dalam agama. So ada orang yang beranggapan begitu, agama tu semua benda dalam kepala dia belaka. Kalau benda tu tak ada dalam kepala dia kira bukan agama. So jangan, ya. So kaedah ni kaedah tak boleh pakai, kaedah ni mengarut, kaedah ni menunjukkan kejahilan semata-mata. Okey, kena faham maksud saya angkat post di Facebook itu. Okey, so belajar, kita bagi banyak sikit belajar, dan saya bukan banyak sangat belajar pun, tapi alal akal kita taklah cepat melatah sangat. Okey, so dalam bab fawaid, dalam bab ulama-ulama kita zaman dulu sangat berlomba-lomba menghimpunkan fawaid, ya. Bahkan ada kitab-kitab khusus yang ditulis tentang fawaid. Fawaid itu, fawaid ini, fawaid amalan surah, fawaid amalan tu, amalan kelebihan tu, kelebihan ni. Banyak fawaid. So benda tu bukannya berasaskan nas belaka. Okey, bukan nas, ada yang terpayung nas secara umum, ada yang tak ada dipayungi oleh nas. Yang tidak dipayungi oleh nas itu, dia masuk dalam bab ilhamat, dia masuk dalam bab taufik Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kerangka yang masih lagi boleh diamalkan ataupun dibenarkan oleh syarak. Apabila cerita tu, lepas ni tak mahu nak dengar cerita tu orang ahli ilmu cakap. Ya, kita yang mengaji kitab ni jangan duduk timbul masalah lagu tu. Siapa tanya apa ni, kita lekong tak kepala dia. Okey. Alhamdulillah, qala al-muallif rahimahullah. Kita balik pada matan kita yang asal, matan Safinatun Najah. Belum ni dia cakap apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kita disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. So kena pandai baca kitab, ya. Nanti tak tahu ke mana.
pergi ke mana, wacoh ke mana, hentam ke mana, jangan. Biar tahu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, katanya musannif. Disyarahkan oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Alhamdu ay as-sana'u bil kalami alal jamilil ikhtiyari ma'a jihati tabjili wa ta'zimi sawa'un kana fi muqabalati ni'matin am la. Puji itu apa? Alhamdu, segala puji. Segala puji. Alif lam tu kita panggil alif lam lil jinsi, sebab tu kita terjemah segala puji. Segala jenis puji. Alif lam lil jinsi. Mana semua jenis puji duduk sini belakang. Semua jenis puji ada sini belakang. Semua jenis puji. Puji tu apa maksud? Alhamdu as-sana'u bil kalam. Puji dengan perkataan. Puji dengan perkataan. Sebut kata alhamdu dengan makna as-sana'u bil kalam. Puji dengan perkataan. Alal jamili al-ikhtiyari, di atas benda comel secara ikhtiari. Ya. Di atas benda yang comel. Puji dengan kalam tu, kalam yang secara ikhtiari, bukan secara ittirari ataupun secara karahi. Ma'ajihati tabjili, bersama dengan adanya unsur membesarkan, mengagungkan. Ya. Puji dengan perkataan di atas satu benda yang comel. Puji itu puji dengan kalam yang ikhtiari, bukan dengan terpaksa. Bersama puji itu, puji bukan puji menyindir, bukan puji berseloroh, bukan puji herdik, tak. Puji itu ma'ajihati tabjili wa ta'zim. Bersama pujian itu ada bentuk membesarkan, mengagungkan apa yang kita puji itu. Sawa'un kana fi muqabalati ni'matin, sama adalah puji itu kana sana'u fi muqabalati ni'matin, ya, puji kerana balas satu nikmat. Ya. Kerana puji ni ada macam-macam. Ya, orang bagi kita duit, kita pun puji dia, Allah baiknya dia ni. Maka ucapan kita baiknya dia ni, ucapan di atas comelnya perbuatan orang bagi duit kita, dan ucapan tu secara ikhtiari, bukan secara apa-apa, bukan dipaksa apa. Ya, dan kita mengagungkan sifat dia beri duit kita duit, ya, fi muqabalati ni'matin. Ya, sebagai balasan kepada nikmat yang dia beri pada kita. Amla, ataupun tidak ada muqabil kepada apa-apa. Kita puji kadang-kadang, ya, kerana orang tu jauh. Oh, jauh dia tu, bagus sungguh budak tu. Ada diri ke apa kita? Tak ada. Tapi kita puji dengan sebab apa yang dia lakukan tu benda comel yang berhak kepada puji. Okay. So alhamdu dengan makna as-sana'u bil kalami alal jamili al-ikhtiyari. Ikhtiyar itu sifat pada kalam. Ma'ajihati tabjili wa ta'zimi sawa'un kana fi muqabalati ni'matin am la. Okey. Mustahiqqun lillah. Lillah, alhamdulillah. Okey. Yakni kita panggil khabar syibih jumlah. Alhamdu mubtada. Mana khabar dia? Tak ada. Ataupun lillah kita kata khabar syibih jumlah. Jadi kalau kita nak ibrazkan dia punya khabar yang sebenar, maka ni dia mustahiqqun lillah. Segala jenis puji itu berhaklah, ya, bagi Allah Ta'ala. Ataupun kita nak i'rab lillah. Lillah itu muta'alliqun bi khabarin mahzuf. Mustahiqqun lillah. Bermula puji itu mustahak nak kata hanya berhak lillah, bagi Allah. Bagi Allah
Maknanya harful jari pada lillah itu takluk pada mustahiqun lillah. Berhak bagi Allah Ta'ala Rabbil Alamin. Okey? So mustahiqun tu khabar. وهذا هو الحمد اللغوي الذي طلبت البداءة به. Inilah dia pujian dari sudut bahasa yang dituntut mula dengannya. Okey? Sebagaimana Bismillahirrahmanirrahim itu dituntut mula dengannya kerana hadis Nabi yang kita telah bacakan sebelum pada ni, ada satu lagi yang dituntut, diminta kita buat mula dalam penulisan, dalam percakapan, iaitu alhamdu. Ya, alhamdu. So secara lugawinya alhamdu dengan makna as-sana'u bil kalam ila akhirih. Jadi so alhamdu tadi di atas disebut alhamdu al-lughawi. Okey, mana-mana kita nak cakap, nak ceramah, nak mulakan bicara, so kita disunatkan, dituntut untuk kita mulakan dengan bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Okey. Kalau tidak, nantilah akan disebut di bawah sana, depan sana macam mana ucapan yang tidak dimulakan dengan alhamdu. Sama ada bismillah pun tak ada, alhamdulillah pun tak ada, ataupun bismillah ada, alhamdulillah tak ada. Apa jadi pada ucapan itu, kita tengok lepas. Wa ammal hamdul istilahiyyu fala yutlabul al-bada'atu atau al-buda'atu bihi. Adapun alham yang dari sudut istilah, ya, pujian yang bangsa pada istilah, ya pada istilah yu, iaitu ya nisbah kita panggil, macam al-lughawi juga ya nisbah. Ya, alhamdu yang dinisbahkan kepada istilah, fala yutlabul bada'atu bi, maka yang tu tidak dituntut kita mulakan dengannya. Kerana apa? Kerana dia bukanlah hanya sekadar al-kalam, as-sana'u bil kalam, pujian dengan perkataan, bukan hanya sekadar lidah ataupun bukan hanya sekadar tulisan alhamdulillah. Ya, kerana alhamdu dari sudut istilah tu makna dia apa dia? Wa huwa, dan ia alhamdu dari sudut istilahnya fa'lun, dia satu perbuatan. Nak mula ke mana? Nak cakap mula dengan perbuatan. Payah gitu. Okey? Itu kena faham. Wa huwa fa'lun yadullu ala ta'zimil mun'imi min haitsu qawluhu mun'iman 'ala al-hamidi aw ghairihi. Ya. Dan ia alhamdu dari sudut istilahnya kena kepada perbuatan yang menunjuk di atas besarnya orang yang memberi nikmat, dari sekira-kira adalah ia orang beri nikmat tu mun'iman, pemberi nikmat ia, alal hamidi, di atas orang yang memuji, au ghairihi, ataupun beri nikmat kepada orang lain. So rupa-rupanya alhamdu dari sudut istilah adalah perbuatan yang menunjukkan di atas ta'zim, mengagungkan orang yang beri nikmat. Orang beri nikmat, orang beri duit kita contohnya. Jadi alhamdu dari sudut istilahnya ialah kita muliakan dia tu. Perbuatan kita muliakan dia. Sama ada nikmat dia tu dia beri kita sebagai orang yang memuliakan dia dengan cara perbuatan, ataupun dia bukan beri kita, dia beri kat orang lain, cuma kita ni mengagungkan, membesarkan dia sebagai yang memberi nikmat. Orang mari derma ke orang kampung kita, tapi kita dah ada sekali kita hormatlah pada orang bui tu, walaupun benda yang dia bui tu tak mari kita, tak jatuh kita siabuk dah. Tapi perbuatan itu perbuatan yang menunjuk di atas mengagungkan yang memberi nikmat, walaupun nikmat yang dia beri itu bukan beri kita, ya. Sawa'un kana dzalika qaulan bil lisani, sama ada perbuatan itu perbuatan lisan, sawa'un kana dzalika al madhkur min al fi'li, sama ada demikian itu perbuatan ataupun kita rujuk pada alhamdul istilahi, sama ada alhamdul istilahi itu
yang mana dia adalah perbuatan yang menunjuk di atas ta'zim mun'im itu qaulan, perbuatan mulut dengan cara cakap bil lisan dengan, au i'tiqadan, ataupun i'tiqad bil janani dengan hati. Siapa perbuat, sebab apa? Sebab i'tiqad itu perbuatan juga. Perbuatan apa? Perbuatan hati. Au amalan bil arkani, ataupun amalan. Okey. Maka sini kita boleh faham bahawasanya wahwa fi'lun itu menunjuk di atas luahnya perbuatan mentazimkan yang mun'im. Tidak semesti kata perbuatan itu perbuatan fizikal saja. Dia kena kepada perbuatan lidah, perbuatan hati, ya, secara etikad, dan perbuatan anggota amalan bil arkani allati hiya al-a'dha'u, iaitu dia adalah anggota. Itu ta'rif alhamdu dari sudut istilah. Jadi benda-benda lagu ni walaupun kita tahu apa ayat cerita gini semua ni, dia penting, ya. Dia penting dari sudut nak tahqiq ilmu. Benda-benda lagu ni walaupun kita tengok sekali tak ada apa ni, dia penting, ya. Dia penting. Baik, supaya apa? Supaya kita dapat menyempurnakan tuntutan alhamdu, ya, untuk setiap kali bercakap ataupun menulis. So dia dituntut semua akan disebut, ya. Dan hakikat kepada alhamdu. Dalam kitab-kitab yang lain ada banyak lagi cerita tentang alhamdu ni. Okey, hakikat puji itu apa dia? Hakikat puji Allah SWT itu ialah tasarrufu al-abdi ma an'ama Allahu alaihi fima khuliqa li ajlihi. Itu di antara ta'rif kepada puji, ya, dari sudut istilah. Ya, puji sudut istilah ni ialah kita tasarruf diri kita, ya, tasarruful abdi, kita tasarrufkan diri kita, tasarruf seorang hamba akan setiap nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada apa yang Allah Ta'ala suka. Itu apa Allah Ta'ala ciptakan satu benda tu untuk buat apa. Itu orang panggil alhamdul istilahi dalam pengertian yang lain. Dia dekat sama dengan istilah syukur. Baik, habislah situ. Alhamdulillah, ay alhamdu mustahiqun lillah. Segala puji itu adalah berhak bagi Allah Ta'ala Rabbil Alamin. Rabbil Alamin dengan makna Rabbi ay muslihil alamin, ya. Muslihi, musannif apa ni, untuk syarah kita ni, Rabbi dia kata muslihil alamin. Muslihi dengan arti kata apa? Pembaik, ya. Tukar, pengelok kepada sekalian alam ini. Baik. Rabbi itu luah dia punya makna, di antara maknanya sahibu dengan makna zu, okey, dengan makna maliku, dengan makna lain-lain lagi. Cuma untuk syarah kita ni dia ambil salah satu maknanya, iaitu makna muslihil alami. Okey. Tak apalah. Ikutlah mana-mana makna yang sesuai lah. Lamma iftataha bil basmalati iftitahan haqiqiyan, iftataha bil hamdalati pula iftitahan idafiyan. Jam'an baina hadithai al basmalati wal hamdalati wa iqtidaan bil kitabi aidan wa amalan bi hadith ibn Majah kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi بالحمد لله فهو أجزم وفي رواية فهو أقطع وفي رواية فهو أبتر والمعنى كل مقطوع البركة وناقصها وقليلها. يعني bagi hada dah ni molek lah, tak kena mikir lah ada, tak kena mitah dari sudut nahu dan saraf. Masa nak habis dah, siapa ada soalan boleh angkatkan soalan, hantarkan kepada Lamma iftataha tak kala musannif. Ini komen daripada Tuk Syarah.
tak kala musannif mulakan kitab dia ni dengan basmalah sebagai permulaan yang hakiki. Okey. Iftataha tu jawab pada lama. Lama ada tu syarti, iftataha jawab syarat. Maka memulalah pula ya oleh musannif dengan alhamdulillah. Bilhamdalati an-nahtu kepada alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana bismillahirrahmanirrahim, an-nahtunya jadi apa? Basmalah. Al-basmalah tu cara ni ada dalam agama ya. Cara apa dia? Cara an-nahtu dia panggil. Nak perekah. Supaya kita lah gerakan mahasiswa gemara contohnya kita buat singkatan. Jadi dia panggil an-nahtu dalam bahasa Arab. Ada juga rupa-rupanya bismillahirrahmanirrahim jadi al-basmalatu. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillatu ila akhirih. La haula wala quwata illa billah, al-hawqalatu. Tu dia. Baik, iftitahan idhafiyan sebagai permulaan yang idhafi, permulaan yang tambah di atas permulaan yang hakiki. Bismillah tu permulaan yang hakiki. Hak ni permulaan yang tambah di atas permulaan tersebut. Jam'an kerana himpun. Baina hadisai di antara dua hadis, iaitu hadis apa? Al-basmalati wal hamdalati. Hadis bismillah dan hadis alhamdulillah. So dua-dua ada hadis. Waqtidaan waw ataf pada jam'an i'rab jadi apa tadi? Kerana menghimpun maf'ul li ajli. Waqtidaan atas itulah, dan kerana mengikut bagi kitab juga, bagi Quran. Quran pun mula dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selepas disusun yang terakhirlah Quran yang kita duk baca tu. Okey. Dari sudut bukan susunan turun ya. Susunan Al-Quran kita tu bukan mengikut susunan turun. Kalau ikut turun, Iqra dulu tidak gitu. Lepas tu ya ayyuhal muddassir, ya al-mudzammil. Kemudian pergi lagi wadduha, alam nashrah. Lepas tu pergi lagi barulah sekali baru ayat-ayat Madaniyah, surah Baqarah, surah Al-Imran, surah An-Nisa. Tapi susunan yang disusun dalam mushaf kita tu adalah susunan tauqifi yang tidak boleh nak diusik lagi. Dia adalah susunan baginda Nabi kita SAW dengan panduan Sayyiduna Jibril alaihissalam. Menerima perintah daripada Allah Azza wa Jalla, bukan main-main. So benda tu tauqifi. So ada pendapat kata dia tu ada terlibat campur tangan para sahabat, iaitu mukhtalafun fi bainal ulama'i, di antara ulama. Ada sikit banyak khilaf lah. Tu kalau nak panjang kita kena buka kitab Ulumul Quran, berbicara tentang tartibul Quran, tartibu ayul Quran, tertib suar, tertib surah, tertib ayat-ayat. Tu kena bahas sanalah dengan khilaf para ulama di sana deh. Sini kita nak ambil mafhum sikit saja, iaitu musannif kita ni selepas dia mula dengan Bismillahirrahmanirrahim, dia mula pula Alhamdulillahirabbil alamin. Mula dua-dua patah benda ni, dua-dua patah perkataan ini pasal apa? Pasal jama'an kerana himpun di antara dua hadis, iaitu hadis bismillah dan hadis alhamdulillah. Dan kerana mengikut bagi Quran juga, iaitu Quran mula dengan bismillah dan alhamdulillah. Ya. Wa amalan atas sana nu atas jam'an juga, dan kerana beramal bi hadis Ibni Majah, beramal dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibni Majah. Majata ni dia sama ada ta itu ta itulah marbutah macam itu, ataupun bukan ta, dia ha saja. Ibni Majah. Ya, ataupun satu lurah lagi memang mati, Ibni Majah. Ha tu mati. Tu ada beberapa lurah kepada nama Imam Ibnu Majah. Okey. Dan beramal dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibni Majah ataupun Ibni Majah.
kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa ajzamu wa fi riwayatin fahuwa aqta'u wa fi riwayatin fahuwa abtaru. Tiap-tiap urusan yang ada kepentingan dari sudut syarak, itu dhi balin kita boleh rujuk makna yang telah lepas. Tapi la yubda'u fihi bilhamdulillah. Benda tu ada urusan penting mengikut pandangan syarak, tapi tidak dimula padanya pada perbuatan itu, pada urusan itu dengan alhamdulillah, maka urusan itu jadi ajzamu. Ajzamu dengan makna bawah tu. Dalam riwayat yang lain aqta'u, dalam riwayat yang lain abtaru. Wal makna ala kullin, dan makna di atas setiap yang tiga itu ajzamu, aqta'u, abtaru, maqtu'ul barakati, terputuh berkat dia tu. Jadi tapi berkat tu kurang ataupun terputuh tu. Wa naqisuha, kurangnya berkat. Wa qaliluha, sikitnya berkat. So sama ada berkat tu tak ada ikut abuk, ataupun jadi kurang, ataupun jadi sikit doa keberkatan itu. Inilah makna kepada ketiga-tiga potongan ini. Sama ada ajzamu, aqta'u ataupun abtaru. Ini samalah seperti bismillah sebelum ini. Okay. So hadis ini menjadi amalan ya kepada musannif ini, Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, bahkan menjadi amalan kepada semua ulama-ulama yang menulis kitab. Kalau kita buka kitab-kitab para ulama, tak ada kitab yang buka-buka tu gak pakai perut masuk dalam perbincangan lalu. Mesti mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, dalam kitab Al-Azkar ni Habib Masadah. Macam mana ni kita tinggal situlah ya. Kita tinggal kita insya-Allah kita sambung balik ulasan syarih kita ni Syekh Nawawi Al-Bantani terhadap muqaddimah yang dimula oleh musannif Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebab kita tak boleh lanjutkan apa yang disebut oleh Tok Syarih kita ni. Dia nukil perkataan Imam Nawawi dalam kitab Azkar. So sini jadi panjang ya. Sini jadi panjang sikit, memerlukan kepada ulasan yang mencukupi supaya kita boleh ambil istifadah daripada perkataan Imam An-Nawawi ini dalam kita, khususnya dalam hal kita sebagai penuntut ilmu. Okeylah. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Maaflah atas kelewatan tadi kerana ghalabatni sinatum minan naumi, mengalahkan saya oleh mengantuknya nak tidur ya. Sebab hari ni hari sampai, hari mendarat hari ni. Hari mendarat, tengah hari tadi baru sampai. So ada sedikit kepenatan. Doakan yang baik-baik saja. Moga-moga kita sukses saja. Allah Ta'ala buka pintu hati ilmu kita. Ada soalan? Sila. Tak ada soalan lagi. Sebab apa? Sebab tak masuk kita hari, tak tahu nak tanya apa lagi. Betul tak? Okey. Tak ada soalan ya? Betul ya? Hati ya? So kalau tak ada soalan, kita tangguhkan dulu kelas kita ini. Kita berjumpa lagi besok hari insya-Allah kalau tidak ada aral bencana. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.